Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, lagi 9 hari lagi kita akan menempuhi peperiksaan bertulis. Sangat getir. Jadi apa persediaan yang kita buat? Okey, cikgu akan cuba bantu dengan tip untuk soalan kertas 2 iaitu rumusan. Masalah pada kertas 2 rumusan ialah semestinya untuk mencari tema dengan fokus atau kata kunci tugasannya. Jadi, di sini cikgu senaraikan ada 5 kata kunci tugasan, 5 atau 6 kata kunci tugasan yang selalunya ditanya dalam rumusan. Jadi ini sebagai panduan lah, panduan kita. Bila kita tengok je rumusan, kita tahu, oh mungkin dia tanya peranan, mungkin tanya langkah, mungkin tanya kebaikan, keburukan, atau mungkin faktor, mungkin cabaran, atau mungkin ciri-ciri. Ini yang kita perlu set dulu dalam otak kita. Supaya kita tak tercari-cari apa yang kita nak fokuskan dalam rumusan nanti. Cikgu akan ajar macam mana nak guna benda ni, pilar KKFCC ni dalam soalan nanti. Baik, pertama sekali cikgu nak kenalkan dulu ni. Cikgu nak kenalkan dulu ni pilar KKFCC. Pilar KKFCC. KK ada 2 kali. Okey, kenapa KK 2 kali? Tak apa, kita tengok satu persatu. Cikgu perincikan dulu pilar FCC ni. Yang pertama kita tengok peranan. Peranan ni ialah dia kata nama lain adalah tanggungjawab, tugas. Mungkin rumusan nak peranan, tanggungjawab, tugas, bawah bumbung yang sama. Atau mungkin juga dia nak langkah, kaedah, cara, inisiatif, usaha, tindakan. Baik, peranan dengan langkah tak sama ke cikgu? Berbeza. Kalau peranan ialah peranan tu satu saja tapi dia melibatkan banyak langkah. Contoh peranan ibu bapa. So banyak langkah kita bercadangkan apa ibu bapa kena buat. Tapi kalau langkah ialah banyak langkah dibuat oleh banyak pihak. Itu langkah. Okey. Untuk lebih faham kita tengok soalan-soalan tertentu nanti. Okey, seterusnya mungkin juga dia tanya tentang kebaikan. Kesan baik. Kebaikan, impak positif, kepentingan, kemaslahatan. Itu bawah kesan baik. Atau mungkin juga kesan buruk. Keburukan, impak negatif. Jadi ini mungkin yang ditanya dalam fokus. Kalau kita senaraikan ni, kita boleh tahu dah mana satu kita nak cari. Supaya kita tak tercari-cari. Apalah yang rumusan ni tanya. Apalah bahan ni bagi tahu. Kita tak faham. Okey, nanti cikgu tunjuk macam nak pakai. Ataupun mungkin dia nak faktor. Faktor ni mungkin punca, sebab atau kata nama lain kepada faktor tu lah. Okey. Atau dia nak cabaran, iaitu masalah atau halangan. Mungkin dia nak itu. Atau yang terakhir sekali mungkin dia nak ciri-ciri, kriteria, keistimewaan, keunikan. Atau mungkin soalan tu nak ini, ciri-ciri. Jadi, secara keseluruhannya sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai kotak macam ni. Inilah kotak yang perlu ada dalam draft rumusan kita. Kita ada fokus dia, peranan, langkah, kebaikan, keburukan, faktor, cabaran, ciri-ciri. Kita ada baris bahan 1, bahan 2, bahan 3. Okey, macam mana kita nak guna kotak ni? Macam mana kita nak guna kotak ni semasa kita buat rumusan? Ingat, kotak ni sebagai panduan supaya kita tak tercari-cari apalah fokus dia nak. Okey, jadi untuk cikgu aplikasikan kotak ni, pilar KKFCC ni dalam rumusan, cikgu dah sediakan video untuk semua. Jom kita tengok video macam mana cikgu selesaikan satu soalan ni. Jom. Jadi kita dah tengok tadi penerangan cikgu berkaitan dengan pilar KKFCC. Jadi macam mana kita nak aplikasikan pilar KKFCC atau kaedah untuk mencari fokus ni untuk mencari fokus dalam rumusan. Jadi kita akan tengok macam mana cara cikgu buat. Jadi kali ni cikgu nak tunjuk macam mana kita nak cari tema dengan fokus dulu. Tema dengan fokus saja dulu. Video seterusnya nanti baru cikgu akan ajar macam mana kita nak ambil dan susun isi yang terlibat. Okey, jadi apabila kita dapat soalan seperti yang cikgu tunjukkan, okey, ada soalan ada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Perkara pertama yang cikgu harap murid-murid dapat buat ialah kotak macam ni. Peranan, langkah, kebaikan, keburukan, faktor, cabaran dan ciri-ciri. Jadi ada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Jadi kita senaraikan macam ni secara draft kasar saja. Tak perlulah buat kotak cantik-cantik. Okey, buat ini dulu. Pilar KKFCC macam cikgu ajar tadi. Okey, tak payahlah tulis penuh sebab kita dah tahu dah. P tu peranan, L tu langkah, K plus tu kebaikan, K minus tu keburukan, F faktor, C cabaran, C adalah ciri-ciri. Baik. Jadi, perkara pertama yang kita perlu cari ialah tema.
apa yang kita perlu cari tema. Sebab tema akan digunakan untuk kita buat pendahuluan dan kita buat kesimpulan. Jadi apa tema yang kita nak cari? Kita nak cari tema dekat mana? Okey. Banyak cara untuk cari tema. Okey, yang paling penting murid-murid semestinya kena baca lah. Baca. Okey, baca. Okey, kalau masih keliru, tema dia kita tengok dekat bahagian sini lah. Dekat sumber ni. Ni. Apa perkataan yang timbul? Oh, ilmu. Okey, katakanlah, oh saya rasa ilmu kot cikgu. Okey, kita double check. Ada tak perkataan ilmu dekat sini? Ada tak secara keseluruhan teks yang dalam maklumat balas, bisa, dapat maklumat pegang kerap? Oh tak ada, tak apa. Yang ni pula, oh ada ilmu juga dekat sini. Sudah 2 ilmu kita jumpa. Kita tengok pula dekat sini. Dalam peringkat pertama, dalam erat ni penguasaan ilmu, nampak tak? Dalam 3 part tempat yang kita cari, ada 3 perkataan ilmu. Jadi, besar kemungkinan kita tulis dulu mungkin tema dia ialah ilmu. Jadi, kamu jangan takut kalau tema itu salah, kita akan dapat betulkan nanti. Okey, tema dia ilmu. Sekarang kita kena cari tugasan atau fokus. Tugasan atau fokus. Okey. Di peringkat awal kita anggap ada 2 fokus dulu. Okey, bila fokus, kita nak cari dekat bahagian mana? Okey, kita boleh baca dulu dekat bahagian sini, tapi cikgu cadangkan untuk kita baca bahagian bahan 2 dulu. Okey, kita tengok. Ilmu, tema ilmu. Okey, tema berkaitan dengan ilmu. Kemudian kita bercakap tentang dapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, mengunjungi perpustakaan dengan kerap. Agak-agak ni apa? Betul, ini ialah langkah. Jadi kita tandakan satu langkah. Dekat bahan nombor apa? Bahan nombor 2, tandakan langkah. Ada berapa langkah ni? Ada 1 langkah, sini ada 1 langkah, sini ada 1 langkah. Okey, langkah ada 2, buat macam tu. Ada 2 langkah. Langkah dekat bahan 2. Okey, kemudian kita cari lagi. Secara keseluruhan 54% pelajar 15 tahun mencapai level pro ke cekapan literasi membaca, bermakna majoriti pelajar boleh mengenapasi idea. Ini tak ada apa-apa. Ini umum saja. Lebih kepada pengganggu sahaja. Okay, kita dapat dah 2. L1 dengan L2. Kemudian kita jangan pergi bahan 1 lagi. Kita pergi bahan 2, bahan 3 dulu. Jika gedung ilmu berkunci dalam bahtera di lautan, sentiasalah membaca buku di tangan. Ini apa? Langkah. Nampak? Langkah. Ada 1 langkah dekat sini. Tanda 1. Dah berkawan ni, dah ada kawan. Bila dah ada kawan, maknanya dalam bahan 2 pun ada, bahan 3 pun ada. Itu fokus yang betul. Ataupun dalam bahan 2 ada, bahan 1 pun ada. Dia ada berkawan. Dia selalunya betul. Itu fokus yang betul. Kalau tiba-tiba kamu dapat kat sini, kat bahan 3 ni ada faktor. Tapi bahan 2 tak ada faktor, bahan 1 pun tak ada faktor. Jadi, yang kamu dapat faktor dekat sini ni, salah. Bukan faktor yang, bukan fokus yang nak dibincangkan. Dia mesti berkawan. Macam tu. Dia mesti ada kawan dia. Okey, ni dah ada kawan ni. Ni dah ada kawan. Dah ada kawan dah. Jadi, kemungkinan besar, yes. Ini adalah fokus. Okey, baca lagi. Mesti alam bersama dibongkar agar kehidupan lebih bermakna. Ni apa? Betul. Ini kebaikan. Jadi kita ada 1 kebaikan sini. Tak apa, kita tanda dulu kebaikan. Untuk diri keluarga sejagat. Ilmu itu ibarat permata dalam lumpur hitam. Ia harus digali dengan kesungguhan. Dicari dengan kesabaran. Kerana mereka yang menghargai ilmu akan mendapat keredaan Tuhan. Akan mendapat keredaan Tuhan. Ini 1 lagi kebaikan. Jadi ada berapa kebaikan? Ada 2. Maaf, bukan kat situ. Cikgu kena pandang balik. Dia dekat bahan 3 kan? Dekat bahan 3. So, dia ada 1, 2 kebaikan. Okay, boleh nampak? So, kita tanda dekat situ dulu. Tapi kita tengok, kebaikan belum ada pasangan. Belum ada dekat sini, belum ada dekat sini. Confirm lah dia tak ada kat bahan 2. Bahan 2 hanya ada 2 saja. Langkah saja. Kita kena cari dekat bahan 1. Ada tak kebaikan? Kalau ada kebaikan, betul. Ini fokus yang kita cari. Okey, baik. Kita tengok. Cikgu padam dia dulu. Okey, baru kita baca bahan 1. Bahan 1 kita fokus nak cari langkah dengan kebaikan. Ada tak kebaikan tu? Kita cari. Baca dengan keadaan kita dah tahu kita nak cari langkah dan kita nak cari kebaikan. Jadi yang jadual ni dia memberi panduan kepada kamu yang kamu hanya akan cari langkah dengan kebaikan saja. Yang lain ni memang tak ada. Memang tak ada dibincangkan dalam bahan 2 dengan bahan 3. Jadi tak mungkin ada dekat bahan 1. Dia macam tu. Okey, kita cari langkah dulu dengan kebaikan. Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam berbagai bidang memang penting dan perlu diberi perhatian utama. Tuntutan zaman telah membuktikan ilmu atau pengetahuan akan menjamin kejayaan seorang itu. Jika digunakan bijaksana, nampak tak dekat sini? Dia ada 1. Akan menjamin kejayaan. Ni apa? Akan menjamin kejayaan seorang. Ini kebaikan. Jadi kita dah jumpa 1 kebaikan dekat sini. So kita tanda 1 kebaikan dekat bahan 1. Kan dah ada pasangan ni?
Nampak dah ada pasangan? Jadi memang confirm lah betul. Okey, kebaikan. Kita baca ada lagi. Kita baca. Okey, oleh itu langkah kerajaan melancarkan kempen Malaysia Membaca. Okey, ni satu lagi. Ni langkah pula kita kuningkan. Langkah kerajaan melancarkan kempen Malaysia Membaca negara 2030. Jadi ada satu kebaikan, ada satu langkah dekat sini. Kita tanda satu langkah kat sini. Nampak? 3 pasangan dia. Kalau 3 tu confirm lah ini fokus. Okey, lagi kita baca lagi. Okey, seperti yang telah kita ketahui, ilmu akan memastikan masa hadapan lebih cerah. Masa hadapan yang lebih cerah kepada seseorang. Satu lagi kebaikan. Tanda lagi kebaikan kat sini. Tanda lagi satu kebaikan kat sini. Satu lagi macam tu. Okey, lagi. Hal ini demikian kerana negara kita memerlukan pemimpin berilmu pengetahuan tinggi dan mampu membawa selalunya. Kalau perkataan bermula dengan hal ini sebenarnya itu huraian lah. Itu huraian. Okey. Selain itu, bila ada kata macam ni, kita panggil penanda wacana. Selalunya diisi dalam tu. Kita tengok. Seorang itu boleh mencipta inovasi baharu. Ini ialah kebaikan. Boleh mencipta inovasi baharu dalam pelbagai bidang kehidupan manusia hari ini melalui ilmu. Jadi ini kebaikan. Kebaikan. Ada kebaikan, ada pasangan? Ya, sini ada satu lagi kebaikan. Dah 3 kebaikan dekat sini. Okey. Seterusnya, dengan aktiviti perkongsian ilmu secara berkumpulan, seorang itu boleh menghasilkan ilmu secara berkumpulan. Ni apa ni? Dengan aktiviti perkongsian ilmu secara berkumpulan, ini langkah. Ini langkah kat sini. Okey, baik. Ciptaan baru tak boleh ambil dah. Sebab dia sama dengan atas ni. Okey, next. Okey, dalam erti kata lain, langkah tu tak lagi. Langkah, tambah satu lagi langkah sini. Okey, bahan satu langkah. Dalam arti kata lain, sekiranya rakyat negara ini dapat menguasai ilmu, sudah pasti masyarakat proaktif akan dapat dibentuk. Masyarakat proaktif, ini kebaikan. Masyarakat proaktif akan dapat dibentuk. Nampak tak? Sekarang ni kita dah ada fokus. Kita nak cari apa? Kalau tak, kita akan tertanya-tanya apa yang kita nak cari. Tapi bila bahan 2 dengan bahan 3 dah jadikan, dia bantu kita dah tahu dah apa kita nak cari. Okey, tadi kita dapat apa? Kita dapat kebaikan lagi. Tulis satu lagi kebaikan. Banyak kebaikan ni. Okey, lagi. Hal ini, ada hal kan? Cikgu cakap apa? Kalau hal ini tu adalah, selalunya adalah huraian. Saya fikir positif tentang itu masalah. Oleh itu, budaya pembelajaran sepanjang hayat perlu. Bila kata perlu, itu cadangan. Okey, jadi ini budaya pembelajaran sepanjang hayat perlu dijadikan amalan dalam kehidupan. Ambil sampai sini kehidupan. Jadi ini langkah lagi. Jadi dalam ni memang ada langkah dengan kebaikan saja. Macam mana cikgu tahu dalam ni ada langkah kebaikan saja? Cikgu buat rujukan kepada bahan 2 dengan bahan 3 menggunakan pilar KKFCC. Pilar KKFCC. Jadi kita tengok, kita nak berapa isi? Kita nak 8 isi. Jadi kita pilihlah. Okey, yang ni sekurang-kurangnya kena ambil 1. Ini sekurang-kurangnya kena ambil 1. Ini memang kena ada 1, memang kena ambil dia ada 1. Ini kena ambil sekurang-kurangnya 1. Ini sekurang-kurangnya kena ambil 1. Okey, untuk susun isi, cikgu akan bincangkan pada video seterusnya. Baiklah, selesai perbincangan kita untuk cari fokus dan tema dalam rumusan. Jadi, untuk susun fokus tersebut jadi jawapan rumusan yang lengkap beserta dengan pendahuluan dengan penutup yang betul, jadi cikgu tunggu video cikgu yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, share, komen dan like untuk cikgu. Supaya semangat sikit cikgu untuk buat video seterusnya untuk semua. Jangan lupa terus stay tune dengan cikgu untuk tip-tip berguna menjelang SPM. Ingat, 9 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.